Merdeka! 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 Setelah tanah air merdeka, Malaysia telah menjadi sebuah negara yang makmur dan bangga. Namun, kita telah lupa akan perjuangan tokoh-tokoh yang telah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Ibrahim Yaakob, Dr. Burhanuddin Hilmi, Dr. Haji Mustafa Ahmad kian lenyap dalam lembaran sejarah kita. Perjuangan mereka jarang diceritakan di laman media massa. Dalam video ini, kami akan mempersoalkan tentang siapa yang mencetuskan kemerdekaan. Dalam projek kami, terdapat dua objektif utama yang ditekankan. Yang pertama, kami akan menjelaskan perjuangan dan proses kemerdekaan tanah Melayu. Yang kedua, kami akan merungkai persoalan mengenai siapakah yang memulakan gerakan ke arah kemerdekaan. Sebelum kami memulakan perbincangan isi utama kami ingin memaparkan sesi temu ramah kami bersama beberapa orang awam yang berpengalaman dan berpendidikan tinggi. Itu boleh bagi misalnya semua bangsa dan manusia ada hak pada penguasaan siapa yang menggunakan kata kemerdekaan adakah tanah Melayu mencapai kemerdekaan seperti dia hanya buat masih tahu tak kemerdekaan ni itu kamu dilaksanakan untuk merdekakan tanah Melayu setelah digerakkan sebelum UMNO itu berapa? Kemerdekaan ni dari British lah. So apa pandangan macam ni kita boleh dapat merdeka dulu. Mengenai perjuangan haluan kanan dan kiri lah. Kanan ni biasalah kan UMNO. Kalau kiri ni
Samsah Fakih semua sebelah apa panggil Parti Komunis Malaya dan sebagainya. Awas ke api ke Bentuk siapa yang memulakan gerakan mereka? memulakan tu saya rasa dari zaman apa panggil ni dari Raja Melaka lagi dari dari dijajah oleh Portugis, Flanders sebenarnya. Tapi kemudiannya adalah dipengaruhi oleh gerakan di dekat saya di Rusia rasa, menyebabkan Jepun telah datang ke tanah Melayu untuk meluaskan empayar dia, dan dari situ semangat Jepun tu dah merosak dah masuk ke Melayu untuk menekan balik British apabila datang balik. Kalau Encik UMNO, kalau kita UMNO tu sebenarnya ramai sekarang orang Arab yang tahu UMNO yang dalam UMNO satulah dia banyak cabang. Kalau kemerdekaan dari segi sejarah dia banyak cabang, dari sebab macam saya cakap dia ada lawan kanan dan kiri. Kalau kiri ni awal wanita ke api yang lampu ke bisa kalau belajar jadi sama-sama lah. Kalau sebelah kanan saja tadi sebelah kiri saya rasa tak melahirkan satu perjuangan yang baik lah saya rasa. Parti Melayu Muda ditubuhkan pada 1938 di Kuala Lumpur, ibu negara negeri-negeri Melayu Bersekutu oleh Ibrahim Yaakob untuk melindungi hak-hak orang Melayu dan menentang penjajahan British. KMM merupakan pertubuhan politik bersifat kebangsaan yang pertama di British Malaya. Pertubuhan ini berhasrat untuk menggulingkan pemerintahan Inggeris di Tanah Melayu dengan tindakan keras dan menyatukan Tanah Melayu dengan Republik Indonesia di bawah Panji Melayu Raya. Perjuangan yang amat radikal ini menyebabkan pihak British menganggap mereka pejuang berhaluan kiri. Cikgu Ibrahim Yaakob sendiri merupakan seorang bekas guru pelatih maktab perguruan Sultan Idris. Persatuan Melayu Muda mempunyai hubungan yang akrab dengan Jepun. Pada Januari 1942, KMM meminta kemerdekaan Tanah Melayu dengan rasminya daripada Jepun. Ini membuatkan Persatuan Melayu Muda sebagai badan politik kebangsaan Tanah Melayu yang pertama yang berbuat demikian. Walaupun begitu, Jepun menolak permintaan tersebut. Pada 13 Ogos 1945, Ibrahim Yaakob telah bertemu dengan delegasi Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Dr. Burhanuddin Hilmi dan Major General Omezu di Bandar Taiping, Perak. Soekarno dan Hatta singgah di lapangan terbang Taiping dalam perjalanan pulang dari Saigon, Vietnam ke Indonesia. Mereka menyatakan bahawa rakyat di Tanah Melayu ingin bersatu dalam negara Indonesia. Ibrahim Yaakob lahir di Temelloh, Pahang pada 1911. Beliau berketurunan Bugis dan mengkagumi karisma Soekarno. Ibrahim Yaakob menegaskan kepada Soekarno bahawa orang-orang Melayu bertekad untuk menjadi orang Indonesia yang merdeka. Indonesia Raya tidak menjadi kerana Jepun menyerah kalah secara tiba-tiba pada 15 Ogos 1945. Ibrahim diarahkan membubarkan di Yugu. Pada 19 Ogos, Ibrahim, isterinya, iparnya Onan Haji Siraj dan Hasan Manan terbang ke Jakarta dengan pesawat tentera Jepun. Soekarno menegaskan gagasan memasukkan Malaysia tidak mudah kerana terpaksa berjuang menentang dua kuasa besar iaitu Belanda dan British. Maka terkuburlah hasrat KMM untuk memerdekakan Tanah Melayu. Ibrahim Yaakob telah meninggal dunia pada 8 Mac 1979 dan disemandikan di Kalibata, Jakarta. Hartanah tutup semua kedai. Tak dibuka terus satu hari. Kajang tutup, Kuala Lumpur tutup. Tak ada bertukar, tak ada teksi, tak ada apa lagi. That just means a general strike of everybody. Tak semua sekali nunggu je nak kata api tunggu apa nunggu. Hartanah membatal.
Pada 20 Oktober 1947, hartalan raksasa telah dilancarkan di seluruh Malaya bagi membantah penjajah British yang menolak perlembagaan rakyat di bawah pimpinan putera AMCJA. Hari Hartal adalah mogok umum yang melibatkan pemboikotan bekerja dan melakukan urusan harian secara total. Hari Hartal mencapai kemuncak apabila semua kedai ditutup, para pekerja mogok dan perkhidmatan awam berpakat untuk menghentikan perkhidmatan. Protes ini telah memberi ancaman kepada pihak British yang terus ingin menguasai ekonomi tanah Melayu yang kaya dengan sumber getah dan biji timah. Selepas Hartal ini, penjajah British mula memperlihatkan sikap bengisnya menekan perjuangan kemerdekaan dengan kekerasan. Pada bulan Jun 1948, penjajah British mengisytiharkan undang-undang darurat di seluruh negara dan mengharamkan semua parti dan pertubuhan yang berjuang untuk kemerdekaan tanah air. UMNO ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mei 1946 dengan Datuk Earl Jaafar sebagai pemimpin yang pertama. Tujuan pertama penubuhannya adalah menyatukan orang-orang Melayu di bawah satu parti. Parti ini berteraskan nasionalisme Melayu yang bertentangan dengan rakyat tanah Melayu yang berbagai kaum. Kemerdekaan bukanlah tujuan utama pertubuhan UMNO. Namun, lama kelamaan UMNO mula menukar tujuan utamanya kepada menuntut kemerdekaan daripada British secara luringan. Parti ini dilihat seperti parti berhaluan kanan yang berbaik-baik dengan British dan mengelak sebarang kekerasan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan. Cara ini lebih digemari British yang akhirnya bersetuju memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu dengan syarat semua rakyat harus diberi hak kerakyatan yang sama rata. Namun, UMNO dilihat sebagai pengkhianat dan boneka British oleh Indonesia dan parti berhaluan kiri. Akhirnya, pada tarikh keramat tanggal 31 Ogos 1957, tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Secara keseluruhannya, ramai daripada kita tidak tahu perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Sesungguhnya, gerakan kemerdekaan tanah Melayu telah lama ditetuskan sejak penjajahan Jepun lagi. Perjuangan mereka tidak dihargai oleh masyarakat kini kerana pihak British telah melabelkan parti-parti berhaluan kiri ini sebagai pengganas. Namun, pada hakikatnya, mereka adalah pejuang yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya, kemerdekaan yang dikecapi pada hari ini tidak tercapai tanpa penak jerih pejuang-pejuang terdahulu yang bersusah payah menentang pihak penjajah tanpa mengira ruang kaum, agama dan bangsa. Marilah kita menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada mereka yang telah menggadai wang ringgit, malahan nyawa mereka sendiri demi membebaskan tanah ini daripada cengkaman penjajah. Mereka lah patriot yang sebenar. Siap.